menyusul dan 2 pendakian yang terakhir nanti. Sambil sprint yang ketiga di Terachi menyaksikan Moreno Amisqueta dari Southeast di tempat pertama, diikuti Andrian Nyoshunti dari pasukan Dimension Data, Gon Yong Sok dari pasukan KSPO dan juga Tenepat dari pasukan United Healthcare. Pelumba yang sedang mendahului sekarang ini 46 dari pasukan United Healthcare. Sambil inilah di bahagian belakang, di samping kita melihat kedudukan semasa bagi Jesse Till, Raja Pecut dengan Andrea Guardini selesa 58 mata, diikuti Andrea Palini 37 dan juga Wang Mei Ying di tangga yang ketiga 31 mata untuk perebutan Jesse BSN. Jadi gambaran dari ekor peloton sambil kita melihat sekali lagi bagaimana kedudukan semasa bagi King of the Mountain dengan Wang Mei Ying 49 mata juga selesa di tempat yang pertama, Lo Si Kiong 28 dan juga Miguel Angel Lopez di tangga yang ketiga 25 mata. Jadi kedudukan antara dua Jesse iaitu King of the Mountain dan juga Jesse Raja Pecut seakan selesa untuk dua pelumba, Andrea dan juga Wang Mei Ying. Ya, kedudukan dua Jesse tersebut daripada BSS Jesse Till selaku Raja Pecut sememangnya selesa buat Andrea Guardini, dan diikuti pula Jesse Polkadot selaku Raja Bukit daripada Ciclista juga selesa buat Wang Mei Ying. Jadi kedudukan semasa sudah pun anda semua sudah ketahui, di mana mata yang dipungut oleh Andrea Guardini dan juga Wang Mei Ying sudah pun membuatkan jarak itu terlalu berbeza di tempat yang kedua. Baik, kedudukan semasa sekarang ini 7 pelumba ataupun leader seorang pelumba dari pasukan United Healthcare tak dapat dengan 3 minit 10 saat di depan peloton, sementara kumpulan pendesak terdiri dari 6 pelumba di mana Michael Gall berjaya melakukan attack seperti tadi. Pasukan pendesak 1 minit 10 saat di hadapan peloton. Jadi inilah 3 kelompok, 3 kumpulan yang terbentuk 17 km menuju ke Rembau. Jadi pelumba-pelumba yang terutama sekali daripada United Healthcare, di mana sekarang ini Tenepat yang sudah pun mendahului melakukan perkembangan 2 minit meninggalkan kena 6 pelumba ini, dan di manakah kedudukan ini akan kekal sehingga ke Rembau ataupun peringkat yang zon pendakian yang terakhir, di mana zon pendakian terakhir nanti di Bukit Miku dengan ketinggian 290 meter daripada paras laut di kilometer 139.8, dan selepas itu menuruni bukit sehinggalah kegagasan penamat di Rembau, sekitar lebih kurang 6 atau 7 km sahaja untuk sampai ke kegagasan penamat. Jika pelumba ini kekal hinggalah peringkat zon pendakian yang terakhir, iaitu berstatus kategori 3 sahaja, besar kemungkinan pelumba ini akan tiba ke kegagasan penamat terlebih dahulu, iaitu pelumba daripada United Healthcare. Tapi yang pastinya peloton akan bekerja keras untuk menangkap pelumba ini semula. Yang sebaris sekarang ini pelumba daripada One Pro Cycling dan juga Tinkoff serta pelumba daripada Dimension Data yang sedang menarik peloton, mengajak peloton bersama untuk mengejar ke semua pelumba yang berada di hadapan. Jadi pelumba dari One Pro Cycling sekarang ini mendahului ataupun mengawal di bahagian hadapan peloton, sambil cuba diambil alih oleh pelumba dari Tinkoff yang akan memainkan peranan, merupakan pelumba domestik yang akan cuba untuk mengawal kedudukan pace kayuhan di kalangan pelumba ini, termasuk yang berada di kawasan tersebut ataupun di bahagian tengah. Yang boleh kita gambarkan ialah pelumba dari pasukan Nur Amirul Fakhruddin sekarang ini. Kalau kita lihat di pertengahan, di belakang pelumba dari pasukan Dimension Data, 2 pelumba dari Dimension Data yang mengenakan baju putih dengan belengan hitam itu sedikit, 2 pelumba. Di belakangnya ialah Nur Amirul Fakhruddin jersey biru dari pasukan Terengganu Cycling Team. Dan gambaran yang dapat kita perhatikan bagaimana tahap kelajuan agak sederhana kerana peloton kalau dengan jarak yang tidaklah begitu jauh untuk menamatkan pelumban, mereka pasti akan cuba mengawal. Tetapi yang menjadi perhatiannya nanti ialah persaingan untuk jersey kuning, khususnya di antara tempat yang pertama sebagaimana yang dilakukan semalam, sambil kedudukan antara leader dan ataupun seorang pelumba yang berjaya berada di depan ialah pelumba dari pasukan United Healthcare 46 seperti tadi, iaitu Tenepat yang sekarang ini mendahului 50 saat di hadapan peloton. Jadi persaingan semalam, Musari, apakah akan terjadi sekali lagi khususnya bagi pasukan Astana? Apakah peranan Andrea Guardini kan, kalau kita lihat tidak banyak asakan dilakukan oleh Renard Rensburg. Apakah Rensburg sebenarnya ingin buat percaturan di penghujung sprint ataupun di penghujung peringkat yang ke-6 nanti?
Kalau sekiranya kita dapat lihat seperti mana semalam, Ryan Sport cuba bersungguh-sungguh untuk cuba memintas Sprint daripada pertama. Andrea Guardini, tetapi Andrea Guardini menidakkan keputusan itu kepada Rennesburg. Dan hari ini dengan kedudukan walaupun ada 4 zon pendakian, tetapi pendakian sebegini bagi pelumba-pelumba pecut tiada masalah untuk tiba bersama-sama dengan peloton, dan di mana Astana pasukan mereka akan mengawasi ataupun mengempalai sebentar nanti untuk mengawal perlumbaan membawa Andrea Guardini sehingga ke Shah Peramat, supaya Andrea Guardini menidakkan pula sekali lagi kepada Rennesburg supaya Rennesburg tidak dapat mengambil bonus time untuk memintas pelumba selaku pendahulu daripada pasukan Astana, iaitu Lopez Moreno. Jadi itulah strategi ataupun pencaturan setiap pasukan khususnya untuk melindungi pelumba-pelumba yang telah pun mengekalkan jersey yang dimenangi sejak pusingan ataupun peringkat yang keempat lagi. Jadi inilah pendahulu secara ataupun pendahulu semasa di peringkat yang keenam dengan pelumba dari United Healthcare yang tidak mahu ketinggalan. Baik, sebentar tadi kita dapat melihat visual Martin Bruin merupakan Komisar 2. Apa arahan yang diberikan sebenarnya kepada mana-mana media ataupun sama ada TV crew ataupun media? Kebiasaannya komisar ini dia akan melihat di manakah kedudukan posisi motor tersebut yang dibawa oleh marshal dan juga cameraman. Biasanya di situlah kedudukan yang perlu dilalui ataupun mereka akan stay di situ untuk mengambil gambar ataupun pada cameraman terutamanya sekali. Jadi kalau sekiranya tidak dipatuhi, kemungkinan cameraman ataupun mana-mana marshal yang membawa mereka tidak boleh berada di lokasi setelah diarahkan oleh pihak komisar. Jadi itulah antara kuasa dan juga yang dimiliki oleh komisar bagi memastikan keselamatan dan juga perjalanan Letup di Langkawi ini terus dikawal. Jadi inilah gambaran dari atas, kita dapat melihat bagaimana para pelumba khususnya dalam kelompok paling besar peloton yang diterajui oleh 4 pelumba yang menyarung jersey hingga setakat tamat peringkat yang kelima berada dalam kumpulan ini. Dan mungkin dia boleh digambarkan Andrea Guardini akan sedikit di hadapan tadi kerana jersey teal yang kelihatan. Andrea Guardini di situ di sebelah pelumba daripada pasukan mana? Van Vick. Itulah gambaran yang boleh diberikan sekarang ini. Sementara baju hijau ialah pelumba dari Badriani, biru putih ialah United Healthcare, dan Heng Jiang di sebelah kanan sekali sekarang ini di bahagian luar cuba untuk berada di situ. Jadi inilah gambaran dari depan yang apa yang berlaku sebenarnya, di mana pelumba dari One Pro Cycling Team akan mengawal lain pelumba supaya mengikut kehendak mereka untuk pasukan mereka yang pastinya akan mencaturkan sesuatu strategi di penghujung saingan peringkat yang keenam ini. Jadi juga kita dapat lihat sebaris di sana di sebelah kiri sekali, iaitu pasukan daripada Drapac yang cuba menarik pasukan mereka berada di hadapan bersama dengan mereka. Sudah semestinya Graham Brown harus diberi perhatian kerana laluan sebegini yang apabila akan berakhirnya nanti di Rembau akan membelok ke kiri seperti U-turn dan membelok ke kanan semula hinggalah ke Shah Peramat. Perlukan skill dan keberanian yang cukup tinggi. Jadi ini nanti kita akan saksikan bagaimana sukarnya di penghujung saingan peringkat yang keenam dengan selekoh yang cukup tajam, khususnya kira-kira 500 meter yang terakhir. Jadi itulah antara cabaran dan juga halangan yang perlu diambil dengan serius dan berhati-hati bagi memastikan bahawa bagaimana pelumba-pelumba sprinter utama mereka akan berada pada posisi yang dikehendaki. Jadi sekarang di peloton kelihatan seperti sedikit perlahan dan menggerakkan pergerakan mereka seperti berdiri di atas basikal, seperti memasuki zon pendakian yang terakhir sebelum mereka tiba ke Rembau. Jadi dengan ketinggian 290 meter daripada paras laut kategori 3 di kilometer 139.8 km, mereka sedang mengharungi 125 pelumba, dan di mana seorang pelumba yang sudah pun mendahului setakat ini iaitu pelumba daripada United Healthcare. Adakah Tannepert berjaya menduduki ataupun melepasi di pendakian yang terakhir?
Baik, 4 pelumba dari pasukan Drapak dapat kita lihat di bahagian hadapan, termasuklah Leishla Norris yang sekarang ini berkongsi di tempat yang ke-6, ketinggalan 45 saat di belakang Miguel Angel Lopez Moreno dari pasukan Astana. Jadi itulah antara percaturan dan juga strategi yang digunakan oleh pelumba dari pasukan Drapak. Sambil itu kita perhatikan bagaimana James Songgezo dari pasukan Dimension Data sekarang ini berada di depan. Beliau mengawal permainan ataupun kayuhan ini, sambil di sebelahnya ialah seorang pelumba daripada pasukan United Aircare yang tidak mahu ketinggalan. Miguel Angel Lopez baju kuning KBS sekarang ini di tempat yang ke-7. Jadi itulah kedudukannya, di mana Miguel Angel Lopez tidak mahu ketinggalan, khususnya mungkin di pendakian yang ke-4 nanti di Miku. Jadi itu mungkin gambaran apa yang anda boleh katakan, Musairi. Lopez Moreno yang memakai jersey warna kuning KBS laku pendahulu secara keseluruhan, dan beliau juga berada di urutan ketiga secara keseluruhan bagi pendakian. Jadi Lopez Moreno hanya duduk ataupun berada di hadapan kelompok peloton ini untuk mengawasi dan melihat siapakah yang cuba melakukan breakaway di peringkat pendakian sebegini. Ya. Dan di situlah mungkin dia akan mengekori di belakang untuk meminta semula di bukit kategori 3 ini di Miku. Jadi itulah antara gambaran secara keseluruhan yang boleh kami berikan kepada anda. Berbaki 14 km menuju ke garisan penamat. Di sini akan berlaku pelbagai drama, pelbagai cerita yang boleh kita kongsikan, di mana strategi setiap pasukan akan bermula di sini. Di sini jugalah terkandung 4 pelumba yang setakat ini menyarung jersey, baik jersey kuning KBS selaku pendahulu keseluruhan, ataupun Raja Pecutil BSN, Raja Bukit bagi Polkadot Ciklista, dan seterusnya baju putih terbaik Asia Volkswagen. Jersey berwarna putih Adik Husaini sekarang ni ya. Jadi peloton sekarang ni bergerak semakin laju, sedikit menuruni bukit, di mana pasukan Dimension Data yang sedang mendahului ataupun memacu peloton untuk bergerak dengan lebih pantas untuk mengejar mungkin sebentar nanti, di mana Tanner Put daripada United Healthcare, kedudukan beliau adakah tergugat ataupun tidak di peringkat zon pendakian yang terakhir. Kita nantikan di Miku siapakah yang terlebih dahulu tiba di pendakian terakhir. Baiklah, 5 pelumba daripada pasukan Dimension Data yang turut berada di situ. Tumpuan pastinya Renard Rensburg yang sekarang ini menghuni di tempat yang kedua. Miguel Angel Lopez pasti akan memberikan perhatian kepada Renard pada perlumbaan peringkat yang ke-6 ini, bagi memastikan jika semalam beliau mendapat mengurangkan sedikit daripada 29 ke 23 saat ketika ini. Jadi itulah tugasan yang harus diberikan oleh Miguel Angel Lopez bagi memastikan jarak ataupun masa yang dicatatkan secara keseluruhan setelah tamat 5 peringkat mampu untuk dipertahankan atau mungkin ditambah selepas ini. Jadi inilah strategi yang dilakukan oleh pasukan Dimension Data, di mana mereka sedang mengawasi ataupun mengawal perlumbaan pada petang ini, di mana pelumba mereka Rennesburg hanya tinggal 23 saat saja lagi untuk memenangi untuk peringkat kali ini di peringkat yang ke-6 untuk secara keseluruhannya jersey berwarna kuning KBS, dan juga pelumba daripada Astana tidak membiarkan pelumba ini berada begitu jauh, dan dia sentiasa mengekori di belakang berdekatan dengan Rennesburg, di mana Rennesburg ni adalah pelumba serba boleh. Tiada masalah bagi Rennesburg. Bukit sprint beliau cukup hebat. Renard Rensburg adalah pelumba yang akan diberikan tumpuan khususnya bagi Miguel Angel Lopez. Beliau berada di tempat ataupun di bahagian belakang sekarang ini di kalangan 5 pelumba pasukan Dimension Data yang mengawal perlumbaan. Jadi di situlah pencaturan yang akan dilakukan. Sambil itu kita dapat melihat bagaimana seorang pelumba dari Astana pastinya akan cuba untuk membantu Miguel Angel Lopez bagi mempertahankan kedudukan itu. Di sebelah belakang pelumba pasukan Drapak ialah Andre Guardini sekarang ini berada di sebelah pertengahan. Sambil kita dapat melihat bagaimana pelumba daripada pasukan Southeast yang cuba untuk memacu bagi mengawal pula permainan ataupun kedudukan peloton bagi memastikan bahawa mereka akan mengambil alih tugas daripada pasukan Dimension Data. Bukan hanya Dimension Data sekarang yang sudah pun berada di hadapan, dan kedudukan sekarang ini Tinkoff juga sudah pun menghampiri ke kelompok di depan ini di peloton, dan di situ juga terdapat juga pasukan daripada South East yang sentiasa, kalau kita dapat lihat di setiap peringkat, South East sentiasa
ada saja mereka di bahagian hadapan peloton sebelum mereka tiba ke Selamat. Tapi sekarang ini One Pro Cycling sebaris berada di hadapan Dimension Data dan diikuti di belakang sana adalah pelumba daripada South East dan seterusnya pasukan daripada Drapak yang turut berada di sana. Dan di manakah pasukan Astana untuk menarik Andrea Gordini dan juga Lopez Moreno? Kedudukan mereka sama-sama kita lihat dan nantikan. Baik, George Harper adalah pelumba daripada One Pro Cycling Team yang akan dikawal oleh lain pelumba sambil menuju ke mungkin seterusnya iaitu 500 meter bagi menuju ke kom yang terakhir, kom yang keempat. Kita perhatikan siapa kata lebih melakukan attack sekarang ini. Pelumba daripada pasukan saya kira mungkin George Harper yang akan cuba melakukan attack kerana beliau dalam kedudukan yang cukup baik untuk mencabar Miguel Angel Lopez secara keseluruhan. Biarpun Jenner Part yang telah pun ditangkap sebentar tadi setelah mendahului pada kilometer ke 18 tadi. Jadi 100 meter yang terakhir untuk kom yang terakhir, kom keempat, peringkat yang keenam. Siapakah yang terlebih dahulu di bahagian hadapan? Persaingan cukup menarik. Jadi mungkin gambaran dari atas lebih jelas. Ada satu pelumba yang seorang pelumba telah melakukan attack. Saya kira mungkin George Harper yang pasti akan cuba berebut kedudukan ataupun mata ketika ini. Jadi beliau sekarang ini dalam keadaan aerodinamik bagi memastikan bagi memastikan bahawa kelajuan mampu untuk dipertingkatkan. Jadi sekarang ini beliau kembali akan melakukan kayun menambah kelajuan menuju ke 8 km yang terakhir sampai keputusan untuk kom yang keempat akan kita nantikan sebentar nanti. Jadi attack di peringkat 8 km yang terakhir dari pelumba daripada pasukan One Pro Cycling Team. Jadi bagaimanakah respon dari Miguel Angel Lopez dari pasukan Astana? Begitu juga dengan pelumba dari pasukan Dimension Data yang sekarang ini menghuni di tangga kedua, Reinhard Rensburg ke 23 saat ketinggalan. Jadi jelas attack yang cukup menarik. Apakah kedudukan ini akan terus kekal dengan keadaan yang tidaklah begitu jauh masing-masing laju? Miguel Angel Lopez sekarang ini tempat yang kedua. Perhatikan bagaimana Lopez cuba untuk menyahut cabaran yang telah pun diberikan di peringkat awal 7 km terakhir sebentar tadi oleh pelumba daripada pasukan One Pro Cycling. Jadi persaingan semakin menarik. Apa yang boleh dikatakan Musari 7 km terakhir ini? 7 km terakhir harus diawasi daripada peloton sebenarnya, daripada pasukan-pasukan yang sedang selaku pendahulu sepertinya pasukan daripada Astana dan di mana sekarang ini pasukan daripada One Pro Cycling sejak di peringkat pendakian seperti tadi dan terus turun. Miguel Angel Lopez sekarang ini cuba untuk mengejar. Beliau di tempat yang kedua. Jadi keadaan ataupun daripada Tinkoff sebenarnya. Jadi itulah antara pencaturan dengan gambaran yang lebih jelas bahawa usaha yang cuba dilakukan seperti tadi oleh pelumba dari One Pro Cycling Team tidak menjadi. Sambil ada mungkin seorang pelumba dari South East sekarang ini di sebelah luar sekali cuba melakukan rasakan tetapi tidak, masih lagi dikawal oleh 3 pelumba dari Dimension Data. Pasukan Dimension Data sekarang ini 4 pelumba yang berada di hadapan anda, diikuti di situ adalah pasukan daripada Astana 7 km terakhir. Baik Musari, semakin aktif di hadapan di kepala peloton ini. Ini menunjukkan bahawa setiap pasukan telah pun merencanakan strategi. Mereka perlu meletakkan sprinter utama mereka berada pada kedudukan terbaik untuk memecut. Kerana di peringkat yang ke-6 ini sekali lagi akan dijangka akan dikuasai oleh pelumba-pelumba pecut 5 km terakhir menuju ke garis penamat. Kita akan dapat melihat satu drama yang pastinya hebat untuk kita tonton kerana persaingan juga semakin menarik khususnya bagi perebutan jersey kuning pendahulu keseluruhan hingga setakat ini setelah tamat 5 peringkat dan begitu juga dengan persaingan jersey putih bagi terbaik Asia Volkswagen di antara adik dan juga pelumba daripada pasukan Aisan daripada Jepun khususnya. Ya. Kedudukan sekarang pasukan daripada Dimension Data sedang mengatur strategik di manakah kedudukan dan pelumba mereka itu Reinhard Rensburg untuk menduduki tempat yang pertama sekiranya beliau ingin memungut mata ataupun bonus time dengan 10 saat diberikan sekiranya menduduki tempat yang pertama dan diikuti di tempat yang kedua 6 saat dan tempat yang ketiga 4 saat masa bonus. Jadi yang akan menidakkan bagi pasukan Dimension Data ini adalah pasukan daripada Astana, iaitu Andrea Guardini yang sedang mendahului secara keseluruhan dari segi pungutan mata Raja Pecut bagi jersey teal BSN. Jadi inilah kedudukan. Kita dapat melihat bagaimana di sebelah luar tadi, di sebelah pelumba pasukan Drapak, jersey merah adalah pelumba dari pasukan Gia Katoli yang tidak mahu ketinggalan
Sambil kita dapat melihat bagaimana satu formasi yang begitu aktif di kalangan pelumba di bahagian hadapan pelaton ini. Ini menunjukkan bahawa mereka telah pun mengatur strategi bagaimana 3-4 pelumba daripada pasukan Dimension Data, 5-6 pelumba daripada pasukan Drapac sekarang ini berada di bahagian hadapan. Satu percaturan yang cukup menarik untuk kita lihat dan kesudahannya. Apakah mampu Andre Guardini mencatatkan satu lagi sejarah, melebarkan kecemerlangannya dalam sepanjang 6 penyertaan dalam LTDL untuk kejuaraan yang ke-21. Jadi inilah kedudukan kom yang keempat. George Harper dari pasukan One Pro di tempat yang pertama, diikuti Jim Sogenzo dari pasukan Dimension Data. 3 pasukan Dimension Data termasuk Jacob Venter dan juga Reinhard Rensburg, pelumba yang berada di tempat kedua secara keseluruhan. Cukup menarik di peringkat zona pendakian yang terakhir di Miku. 3 pelumba, 2, 3 dan 4 pelumba daripada Dimension Data. Sambil itu kedudukan semasa untuk King of the Mountain tidak akan berubah kerana Wang Meiying akan mengekalkan jersey Polkadot Ciclista dengan 49 mata. Diikuti Lu Si Kiong di tempat yang kedua tidak banyak berubah, dan tempat yang ketiga yang cukup menarik. Jadi 4 pelumba dari pasukan Dimension Data begitu aktif sekarang di mengawal perlumbaan. Yang menjadi perhatian ialah pelumba yang berada di belakang sekarang ini. Ia di tempat yang keempat, iaitu Reinhard Rensburg yang tidak mahu menggunakan begitu banyak tenaga. Beliau akan dikawal oleh lain pelumba, khususnya pelumba domestik dalam pasukan Dimension Data, untuk bagi memastikan bahawa kedudukan Rensburg adalah terbaik khususnya sewaktu pecutan nanti. Begitu juga dengan Jacob Venter yang antara pelumba yang memiliki kekuatan untuk sprint nanti. Jadi Razdi, saya melihat sedikit menarik di sini, di mana pasukan Drapac yang sekarang ini berada di bersebelahan dengan pasukan Dimension Data. Sekarang ni ke-6 pelumba berada di hadapan peloton. Mungkin kali ini Graham Brown mengerahkan ke-6 peserta ataupun ke-6 pelumba daripada Drapac berada di hadapan untuk menarik pelumba pecut mereka, iaitu yang biasanya berada selalu di kedudukan top 5, iaitu Brandon Jones, yang akan memasuki sprint yang terakhir dengan skill yang cukup menarik di akhir-akhir perlumbaan pada hari ini di Rembau, dengan selekoh U-turn sebelum mereka masuk selekoh terakhir di sebelah kanan 500 meter kekalasan peramat. Jadi kedudukan sekarang ini pasukan Drapac dari Australia mengawal perlumbaan dengan harapan pastinya diambil alih oleh Graham Brown nanti, khususnya di 1 kilometer terakhir sebelum memberikan laluan kepada pelumba sprinter utama mereka, iaitu Brandon Jones, yang setakat ini belum lagi mampu untuk memenangi sebarang peringkat, apabila khususnya yang terbaik ialah pada peringkat yang pertama. Jadi persaingan begitu menarik dengan formasi yang semakin aktif di bahagian hadapan peloton. Itulah boleh gambaran yang boleh diberikan sampai di manakah kedudukan Andrea Guardini agak sukar untuk kita tentukan, kerana yang pasti Guardini pasti berada dalam kelompok hadapan dengan pelumba-pelumba dari pasukan Astana akan membantu. Jadi 3 pelumba Drapac sekarang ini akan meneruskan saingan menuju ke 2 km terakhir. Begitu juga dengan 2 pelumba daripada pasukan Dimension Data. Sambil itu satu lagi attack yang cuba dilakukan oleh pelumba daripada pasukan Think Off dan juga pelumba United Aircare. Jadi inilah gambaran kita dapat melihat bagaimana pelumba dari Skydive yang harus diberikan perhatian, iaitu Andrea Palini. Jadi Andrea Palini sekarang ini berada di bahagian belakang sedikit sambil pelumba mereka menuju ke 1 kilometer yang terakhir. Bagaimanakah percaturan Graham Brown sekarang ini yang akan mengambil alih. Graham Brown yang berada di tempat yang kedua sekarang ini. Sambil itu Tinkoff pula berjaya memintas sekarang ini untuk 500 meter terakhir. Kita perhatikan di manakah Andre Guardini tidak kelihatan, tetapi persaingan sekali sementara itu seorang pelumba dari 7-Eleven terjatuh. Jadi persaingan cukup menarik. Apakah kejutan yang akan dilakukan setakat ini? Graham Brown di tempat yang ke belakang sedikit, seorang pelumba dari United Care turut berada di situ. Jadi persaingan itulah yang boleh kita perkatakan, di mana biasa begitu juga dengan John Murphy. Jadi perlumbaan menuju ke selekoh yang terakhir. Bagaimana kita lihat bagaimana Tinkoff yang berada di situ, iaitu pelumba daripada Eric Baska. Apakah pelumba Eric Baska sekarang ini akan menuju tidak seorang pelumba? Sekarang terlebih dahulu Southeast berjaya menambahkan pelumba di tempat yang pertama yang harus diberikan perhatian, biarpun tidak diberikan perhatian. Ya, satu persaingan yang menyaksikan bagaimana Andre Guardini tidak mampu untuk memberikan ataupun menunjukkan kekuatan sebenarnya. Jadi berakhir peringkat yang pertama. Jadi itulah yang boleh kita perkatakan dengan pelumba Tinkoff sekarang di tempat yang kedua seperti tadi. Eric Baska
dan juga Michael Kola gagal. Sambil itu inilah Miguel Angel Lopez, pendahulu keseluruhan yang sekarang ini berada dalam kelompok hadapan. Jadi Okey, demikian Rasmi. tadi berakhir. Miguel Angel Lopez ketinggalan. Jadi adakah Rennesburg berada di dudukan yang terbaik untuk menidakkan jersey berwarna kuning tersebut berpindah milik kepada pasukan Dimension Data? Kita masih nantikan keputusan rasmi. Adakah kedudukan di antara Rennesburg dan juga Lopez? Adakah kedudukan ini membuatkan Lopez terpaksa melepaskan jersey berwarna kuning itu kepada Rennesburg? Kita nantikan. Sampai itu dalam pelumba sekarang ini 1 minit 20 saat ketinggalan menuju ke garisan penamat. Sambil kita akan menantikan keputusan rasmi untuk penentuan Jacob Maresco daripada yang berjaya memenangi perlumbaan sebentar tadi daripada pasukan Southeast. Jacob Maresco yang muncul juara peringkat yang ke-6. Jadi persaingan yang cukup menarik. Jadi inilah antara lain pelumba yang telah pun menamatkan perlumbaan. Jadi Jacob Maresco menang peringkat yang ke-6. Musari. Ya, Southeast pelumba yang juga cukup hebat kerana mereka sentiasa berada di top 5 ataupun top 10 kelompok di hadapan ketika memasuki peringkat kejutan yang terakhir. Come close this week, but finally you get it here in Tour de Langkawi. Yes, today all my team helped me in all com. In the final com we go down in the 10th position, and in the final kilometers I do my sprint. In terms of your victories so far in your career, we saw you last year take all those victories in the Asia Tour. This part of the world really suits your style. Yes, I'm very happy for this win, and we see in the other final stage. You're a young rider, very similar really in stature and the way you're developing your career to Andrea Guardini. And looking towards your first start this year in the Giro d'Italia? Yes, Andrea is very strong sprinter, and maybe in the Giro d'Italia I try to do some sprint. Okay, fantastic job today, well done. Thank you. Jadi itulah Jacob Maresco daripada pasukan Southeast yang berjaya untuk menamatkan perlumbaan di tempat yang pertama dengan drama ataupun pengakhiran yang begitu menarik. Jadi itulah yang boleh kita perkatakan, tetapi kita mahukan keputusan secara keseluruhan. Bagaimana di manakah kedudukan ataupun catatan bahasa yang dicatatkan oleh pelumba yang mendahului secara keseluruhan untuk jersey kuning KBS, Miguel Angel Lopez. Sambil inilah kedudukannya, Jacob Maresco di tempat yang pertama, Juras Sagan dari Tinkoff di tempat yang kedua, Dylan Page di tangga yang ketiga, John Murphy sekarang di tempat yang keempat, Harif Saleh di tempat yang kelima, terbaik hingga setakat ini. Sementara Ryan McKinley dari pasukan Pegasus Continental Team di tempat yang ke-6, sampai Brenton Jones sekarang di tangga yang ke-7, Francisco Kiki ke-8, Paulo Simeon di tempat yang ke-9, Andre Palini sekarang ke-10. Jadi kedudukan Andre Guardini sekarang ini tidak berada dalam kedudukan yang begitu baik, tetapi secara keseluruhan dia pasti mampu untuk mengekalkan jersey Raja Pecutil tajaan BSN. Jadi kedudukan 10 pelumba yang sudah pun menamatkan peringkat yang ke-6 ini, Putrajaya Rembau, Rennesburg juga tidak berada di situ. Dan adakah yellow jersey ataupun jersey berwarna kuning KBS ini kekal? Sampai kita lihat sekali lagi di sinilah bermulanya, di mana kita melihat 3 pelumba daripada pasukan Drapac mengawal permainan dengan cukup baik, tetapi di manakah kesilapan mereka khususnya menuju ke seleko yang terakhir, seleko di hadapan ini. Kita dapat melihat bagaimana pelumba dari Tinkoff, Juras Sagan yang berjaya ataupun bijak mengambil peluang di bahagian hadapan. Sambil itu kita dapat saksikan nanti bagaimana di sinilah seleko yang cukup tajam yang harus diberikan perhatian oleh para pelumba.
Jadi pelumba dari Drapak membuka ruang untuk Tinkoff sekarang ini. Juras Sagan berjaya mencelah di tempat yang kedua ketika itu ialah pelumba yang memenangi peringkat yang ke-6 ini, Jacob Maresco, sambil 2-3 pelumba yang terjatuh menuju ke garis penamat. Jadi percaturan yang cukup baik di antara para pelumba sekarang ini. Sementara kita lihat bagaimana pelumba daripada United IK yang tidak mau ketinggalan. John Murphy yang sekarang ini berada di tempat yang keempat. Jadi mereka melihat menoleh di manakah kedudukan sampai kita dapat menyaksikan bagaimana Juras Sagan yang berada di kedudukan cukup baik, tetapi beliau dipintas, tapi kesilapan dari pelumba Drapak yang terlepas tadi untuk melakukan kayuan sampai kita melihat bagaimana Jacob Maresco yang terus menamatkan perlumbaan di tempat yang pertama dengan cukup bergaya. Jadi kesilapan pelumba daripada Drapak seperti tadi kalau kita lihat di mana Bretton Jones, beliau slip sedikit ataupun kakinya terlepas daripada pedal. Ya, pedal terbuka daripada kasut, tapak kasut beliau, dan Bretton Jones terpaksa melepaskan kedudukan di tempat pertama, kedua dan ketiga. Kita lihat di sini bagaimana kedudukan slow motion ketika dia cuba hendak melakukan biasanya kita akan bercakap pick up. Menarik. Di situ. Ya, di situlah berlakunya pedal tercabut. Oh, sayang sekali. Jadi kesempatan ini diambil oleh Jacob Maresco sekarang ini, yang sekarang ini jam di bahagian hadapan, melompat di bahagian hadapan untuk terus melakukan pecutan sambil diikuti oleh Juras Sagan yang gagal untuk mengekalkan pecutan terakhir 15 meter menuju ke garis penamat. Itulah yang saya katakan, skill, keberanian ketika mengambil selekoh yang terakhir. Sekali lagi kita lihat bagaimana di situlah kesilapan daripada Bretton Jones. Jadi kesempatan ini diambil oleh Jacob Maresco untuk menamatkan perlumbaan. Kelihatan seperti pelumba lead out daripada Drapak, iaitu pelumba Graham Brown